Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Lama dah saya tak buat video. Sebab banyak sikit kerja dan banyak kekangan lah sikit. Okey, baik. Hari ni saya nak share macam mana cara-cara kita nak buat Google Meet. Tapi basically bukanlah Google Meet sangat saya nak highlight, tapi saya nak fokuskan kepada PowerPoint. Okey, macam mana kita nak buat dalam Google Meet dengan anak murid kita tu yang boleh nampak muka kita sendiri, dan dalam masa yang sama kita nampak PowerPoint. Bukan sekadar nampak lah, maksudnya kita boleh control PowerPoint, tekan ke depan, ke belakang, boleh buat apa-apa dengan PowerPoint tu dalam satu frame, dalam satu screen, tak payah pakai 2-3 screen. Dan dalam masa yang sama juga kita boleh nampak muka anak murid kita, siapa yang join masa tu. Sebab kadang-kadang bila kita buka Google Meet, biasanya kita buat presentation, dan bila presentation mode tu kita dah tak nampak dah screen. Sebab apa? Sebab presentation tu dah full kita punya screen kita. Okey, macam mana cara dia? Okey, first kali kita kena buka kita punya PowerPoint. Okey, macam sekarang saya dah buka PowerPoint. Sebenarnya PowerPoint yang kita nak mengajar apalah kan. Okey, jadi setting dalam PowerPoint tu pun penting. Okey, macam mana nak settingkan? Kita tekan dekat slideshow. Okey, sekarang dah pergi dekat slideshow. Kita bukan nak buatkan dia jadi slideshow, kita nak setting dulu. Masukkan dekat setup slideshow. Ni yang penting ni, nombor 2. Browse by an individual window. Klik dekat sini dan tekan button OK. Apa beza dia? Beza dia, okey, kita patah balik, kita patah balik, kita kontrol. Okey, ini sebelum kita set lah. Okey, yang awal ni. Okey. Kalau awal bila kita tekan macam ni, maksudnya dia macam ni. Kita dah tak boleh kontrol apa-apa. Kita cuma boleh tekan next, dan dia akan jadi seterusnya jadi next. Kita tak nampak dah skrin yang kat belakang dia nak jadi apa, sebab memang sifat presentation mode dia akan full screen macam tu. Okey, jadi apa beza dia bila kita buat setting macam tadi? Setting macam tadi, dia sebenarnya bila kita tekan slideshow, set up slideshow, ambil nombor 2 browse by an individual window ni, kita tekan OK, dan bila kita buat kepada presentation mode, okey, memang kita nampak besar macam ni kan? Okey, kita nampak besar macam ni, tapi nampak tak sekarang dia ada line atas warna putih, bawah warna putih. Maksudnya dia jadi window. Jadi window kita boleh kecilkan dia, tuan-tuan. Kita kecilkan macam ni. Jadi kita boleh kecilkan kat sini. Bila kita kecilkan kat sini, kita boleh control kiri ke, kanan ke depan ke belakang ke. Walaupun kita buat dalam bentuk presentation mode, dalam masa yang sama kita boleh buka benda-benda yang lain. Selalunya kita tekan presentation mode dan memang tak boleh buat benda lain. Okey, ini selesai satu masalah. Yang masalah kedua sekarang, kita nak masukkan muka kita dalam presentation mode ni dalam Google PowerPoint, dalam Google Meet. Okey, kalau direct nak masuk dalam Google Meet, dia macam susah sikit. Banyak kerja sikit, tapi tak apa. Sekarang kita gunakan benda ni. Ada OBS Studio. Okey, kalau yang tak ada lagi mungkin boleh download OBS Studio dan tengok tutorial dia mungkin sikit lah, tak banyak sangat. Okey, saya dah buka saya punya OBS Studio. Okey, paparan OBS Studio saya macam ni. Saya dah setting dah ni. Ada meja sikit, konon-konon orang interview lah macam Ronaldo kan, nak letak ayat quote ke apa kan. Okey, tak ada. Saya cuma ada macam ni paparan ni kena setting. Nanti kita buat tutorial lain untuk setting dia. Sekarang kita nak masukkan PowerPoint tadi. Macam mana? Okey, dekat sources ni dia ada scene, dia ada sources. Kita ambil sources ni, kita tekan button tambah. Kita ambil window capture. Ingat tak tadi presentation mode kita dalam bentuk window, individual mode window. So kita tekan pun window capture. Bila tekan window capture ni, dia kata create new. Maksudnya kita nak bagi nama apa-apa pun tak apa. Tak mau bagi, tekan je OK. Malas fikir kan. OK, so kat sini dia automatic detect ada window apa yang sedang terbuka. Tadi kita dah set PowerPoint kita sebagai window, so dia detect yang ni lah. Kalau ada 2-3 window lain terbuka, kita kena pilih lah. Pilih dekat sini, kat browser ni. So tak ada apa-apa kat sini. Ada satu Microsoft Store, tak yalah kan. Kita ambil yang ni dan kita pun tekan OK. Bila tekan OK, dekat OBS kita ada kita boleh gerak-gerakkan dia. Okey, sekarang kecil sangat saiz, kita besarkan dia. Kita drag, besarkan dia sikit. Tarik ke sebelah kanan supaya tak ganggu sikit muka kita. Dah settle. Okey, settle. Okey, agak-agak dah puas hati, kita tak mau dia bergerak-gerak, kita pergi dekat window capture ni, kita tekan lock. Okey, tadi warna merah kan. Sekarang dah tak ada apa-apa, tak boleh bergerak dah, merah dah ni. Macam ni. Kalau kita buka pedai ayam ni, pedai ayam pula orang panggil. Kunci dia, mangga dia. Okey, mangga dia kalau kita buka dia warna merah ni, maksudnya kita boleh gerak-gerakkan dia. Okey, ataupun kita naikkan kat sini kan. Okey, okey, baik. Tapi kalau kita takut bergerak, kita tekan kat button lock ni, tutup dia. Kedah kata pedai ayam tu bagi selok, tutup tu. Okey, baik. Dah settle. Sekarang apa kita nak buat? Kita nak buat seterusnya, kita nak linkkan dengan Google Meet tadi kan. Okey, dan penting sekarang bila kita nak linkkan ke Google Meet, kita kena set
kita punya webcam tu dah jadi OBS. Bukan webcam kita masuk dalam Google Meet, tangkap gambar kita. Dah. Okey, macam mana nak buat? Kita kena setting dekat kita punya OBS ni dulu. Pergi dekat control ni, pilih start virtual camera. Apa maksud start virtual camera? Maksudnya kita punya OBS akan jadi virtual camera ke dalam Google Meet tu. Okey, jom kita tengok macam mana. Sekarang ni kita buka kita punya Google Meet. Alright, baik, kita ambil new meeting, start an instant meeting. Contoh kita nak start baru ni kan. Nampak tuan-tuan, kita kecil kan. Bila kita kecil, kita nampak ada Google Meet dah nak start, ada OBS kat belakang tu sikit. Apa OBS ni kita boleh tutup lah. Kita boleh minimizekan terus. Okey, kita tengok. Okey, still trying to get. Kadang-kadang memang line tak elok tuan-tuan. Saya faham siapa yang buat PDPR ni, memang inilah masalah kita kan. Line tak elok macam ni. Okey, baik, dah ada. Alright, kita pun tutup. Tak mula invite lagi sekali, kita tengok invite. Okey, sekarang kita tak nampak lah sebab webcam kita ni. Okey, nampak dia keluar terus. Tapi macam mana dia boleh keluar terus? Okey, setting tuan-tuan, setting. Kita tekan dekat button 3 anak panah ni, 3 anak panah, 3 titik kat bawah ni, kita tekan dekat sini. Okey, dia akan naik setting, kita ambil setting. Okey, dekat sini ada gambar macam webcam ni kan. Okey, kita tekan dekat sini. Dekat kamera ni kita pilih tuan-tuan. Dia akan ada banyak lah. Saya dah ada setting banyak kali. Jadi keluar. Biasanya kalau dalam Google Meet biasa, dia dalam keadaan integrated camera. Maksudnya dia akan ambil gambar daripada webcam biasa. Kita tukar ambil OBS virtual camera. Jadilah yang macam hari ni punya. Jadi dia nampak macam ni. Tapi jangan risaulah. Walaupun nampak macam tulisan dia terbalik kan. Apa ni? Tak nampak sini macam terbalik. Tapi bila anak murid kita ataupun siapa-siapa yang masuk, audiens kita masuk, dia nampak elok saja. Tengok tuan-tuan, satu, nampak muka kita. Yang kedua, kita boleh control PowerPoint. Okey, tengok PowerPoint kita control. Okey, dia bergerak. Kan, nampak. Okey, dia lambat sikit tadi, delay. Komputer pun komputer lama. Okey, dia boleh bergerak. Okey, tak ada masalah pun, kita boleh kontrol kita punya PowerPoint dengan senang je kat sini. Okey, sekarang yang kita nak tanya, macam mana kita nak buat dalam Google Meet ni bagi nampak anak murid pula. Okey, sekarang kita ada link dekat bawah ni tuan-tuan. Ada link CCB JDOK KRM ni. Okey, kita cuba masukkan dekat sini. Okey, saya cubalah masukkan dulu. Google Meet. Okey, Google Meet. Join code CCB JDOK KRM. Join. Okay, saya try join dengan handphone saya sekarang ni tuan-tuan. Okay, kita ask to join. Okay, dah. Alright, nampak tak tuan-tuan? Dah ini anak saya punya account lah ni. Two sister ni. Jadi maksudnya anak murid kita dah ada, tapi kita pin yang ni dulu lah. Yang ni kita nak pinkan supaya dia jadi besar kan. Okey, kita pinkan kita punya ni supaya jadi besar. Nampak? Kita nampak PowerPoint kita. Nampak PowerPoint kita sendiri. Kita nampak muka kita sendiri. Dan dalam masa yang sama kita nampak muka anak murid kita. Sekarang muka saya lah. Hai. Okey, baik. Itu yang kita namakan, kalau kita buat integrated camera, virtual camera ni, kita boleh dapat semua. Nampak PowerPoint kita boleh control kan. Okey. Dia nampak kan. Okey, nampak dekat sini pun bergerak, dekat sini pun bergerak. Okey, sebab tu mudahnya macam ni. Okey, jadi anak murid kita nampak benda ni, dia tak terbalik. Kita tengok. Okey, dia nampak elok aja. Mana? Kamera saya. Okey, dia nampak elok aja. Okey, tak nampak clear sangat nampak elok aja. Nampak? Okey, jadi itulah caranya macam mana kita nak dapatkan muka kita, nampakkan kita punya PowerPoint, nampakkan muka anak murid kita sendiri dalam satu skrin saja. Tak payah nak beli skrin-skrin tambahan ke apa, sebab sekarang ni model tak banyak kan. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.